Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa khalikum jami'an? Macam mana keadaan iman kamu apabila kamu berada di rumah? Macam mana keadaan iman mu'allimah? Kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Macam Mama kata, macam mana keadaan kita sekalipun, di mana kita berada, dekatkanlah diri dengan sesuatu untuk lebih mengingati Allah, mengingati Rasulullah SAW. Imam Omar Sulaiman kata, kalau awak nak tahu pasal dia, awak search kat internet, ada jumpa. Dia kata, jangan tinggalkan pagi atau petang kamu, melainkan kamu membaca doa. Maksud dia, doa tu, wahai Allah, jangan engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri. Maksudnya cakap, kita mengharap supaya Allah tak meninggalkan diri kita ni dengan diri kita sendiri. Maksudnya tanpa bergantungan kepada Allah, bergerak sendiri dalam kehidupan seharian kita tanpa diingatkan Allah tentangnya. Kita jadi tak kisah sudah lambat, kita tak kisah masa waktu ke, kita tak kisah pun hari-hari kita berlalu tanpa membaca Al-Quran, tanpa berselawat. Kita tak kisah. Sebab apa? Kita depend on diri sendiri. Kita meletakkan apa yang berlaku terjadi pada setiap hari-hari kita tu di atas tangan kita sendiri. Padahal semua yang berlaku, kekuatan yang Allah bagi, macam mana Umar cakap, setiap kali awak rasa lemah, sebut la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tiada kekuatan yang sebaik kekuatan yang Allah yang buatkan kita kuat. Maksudnya tak ada kekuatan yang kita dapat cari daripada diri sendiri, melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana macam biasa, kalau hari Jumaat kita berkasidah, kita usrah berkumpul menceritakan tentang adab. Minggu ni Mu'allimah nak ceritakan tentang seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang merindui kita 1400 tahun dahulu, yang tak pernah berjumpa, yang tak pernah kenal wujudnya kita dari sini. Kita yang hina ni, yang bersiasa melakukan dosa ni, siasa lupa pada dia ni, tapi dia mencintai dan merindui kita sentiasa, iaitu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat menuju ke perkuburan Baqi', iaitu tanah perkuburan. Sebelum tu Imam cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, mereka biasakan diri mereka untuk melawat tanah perkuburan. Kadang awak rasa kubur je awak takut, kubur je seram. Sebab apa? Sebab kita banyak menonton filem-filem yang kan memang banyak kita pesan kalem tu melemahkan iman awak. Memang nasihatkan jangan tengok. Sebab apa? Memang risau awak lebih takutkan kepada makhluk Allah berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kadang-kadang malam-malam pun pukul 2-3 pagi bila isteri seorang sedang tidur, bagi dia keluar untuk menziarahi kubur. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kubur tanah perkuburan yang mengingatkan kita tentang mati. Orang yang paling bijak adalah orang yang sentiasa menyayati mati, iaitu dia dah bersiap sedia, persiapan untuk berjumpa dengan Allah bila dia sentiasa menyayati mati. Ketika berjalan bersama sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya betapa aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat pun hairan. Awalaysa nahnu ikhwanak? Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah kita ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi. Bagi dia menjawab, kalian semua sahabat-sahabatku. Saudaraku ini adalah yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah berjumpa denganku, akan tetapi beriman kepadaku, melakukan segala sunnah-sunnahku. Siapa tu? Itulah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali Rasulullah SAW merindui kita. Adakah kita begitu dengan Rasulullah SAW? Adakah kita rasa yang sama macam mana Rasulullah SAW rasa? Sedangkan kita tak ada, sedangkan Rasulullah SAW tak kenal kewujudan kita, tapi bagi dia merindui untuk bertemu dengan kita. Kita ni akan merasa menghargai seseorang itu bila kita kenal je. Contoh, bila awak berada di masjid, tiba-tiba ramai yang kumpul duduk sebelah awak. Lepas tu ada orang tua di sebelah awak tak tahu je, tak bagi ruang pun kat dia. Tak sebab tak kenal, tiba-tiba kawan awak sebelah bisik, weh, sebelah aku tu Ustaz Zaidul lah. Lepas tu
Oh, ambil contoh Ustaz Zaidrus ni sebab ada anak murid maklimah yang suka Ustaz Zaidrus Lepas tu awak pun tengok lah Ustaz Zaidrus. Awak pun terus Ustaz salam. Lepas tu Ustaz sini bagi ruang. Duduk sini sebab saya ni Kita ni kadang-kadang menghargai seseorang tu bila kita kenal dia, bila kita tahu siapa dia. Macam itulah kita. Surah At-Taubah ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala cakap, maksudnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Maksudnya manusia seperti kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya seorang malaikat, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk keselamatan untuk kita. Harisun alaikum, melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Sampai ke hari ini ramai dah orang Islam yang memakai tudung, yang menutup aurat, dan awak tahu tentang hukum-hukum agama. Awak tahu membaca Al-Quran. Sampai hari ini kita boleh membaca Al-Quran, kalamullah yang penuh dengan mukjizat. Maksudnya sampai ke hari ini Rasulullah SAW berkorban untuk kita. Sampai yang satu kisah tu, Rasulullah SAW solat jamak zuhur dengan asar. Sahabat-sahabat Nabi pelik tu, kenapa engkau lakukan begitu ya Rasulullah? Rasulullah SAW kata, kerana aku melakukan ini kerana untuk memberitahu yang agama Islam ni adalah agama yang mudah. Bila awak jadi musafir, awak boleh memendekkan waktu. Macam tu sekali Rasulullah SAW memikirkan tentang kita. Tak nak kita susah langsung. Harisun alaikum, memberikan keamanan dan ketenangan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kisah seterusnya pada satu hari tu, Aisyah radhiyallahu anhu, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW, melihat baginda pulang dalam keadaan gembira, tersenyum. Aisyah pun ambil peluang untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Kat sini situasi Aisyah radhiyallahu anhu ni meminta sesuatu yang diinginkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW gembira. Kita sebagai seorang anak, maknanya pun seorang anak juga bila kita ingin minta sesuatu kepada ibu bapa kita, kita kena cari keadaan yang sesuai. Contoh, bila mak ayah awak nampak penat, letih, baru balik kerja, awak pula minta macam-macam. Lepas tu bila mak ayah awak marah, awak pula salahkan mak ayah awak, cakap mak ayah tak sayang lah, merajuk dah, apalah. Tapi kita kena pandai cari waktu yang sesuai untuk kita minta sesuatu pada mak ayah kita. Sebab sebenarnya kita yang kena jaga adab sebagai seorang anak. Bila kita nak minta sesuatu kepada ibu bapa kita, kena ada waktu yang tertentu. Kita kena pandai sebagai seorang anak ni pun kita tak boleh mengharapkan mak ayah kita yang faham kita. Macam tu lah awak nak merajuk, cepat sangat nak menjawab apa mak ayah awak cakap. Tapi sebenarnya kita yang kena faham situasi mak ayah kita. Sebab apa? Mereka yang besarkan kita. Tempat tinggal yang kita duduk, mak ayah kita yang sediakan. Makanan yang kita makan setiap hari, duit mak ayah awak sendiri. Jadi kita kena jaga adab sebagai seorang anak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya apa yang Aisyah mahukan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, doakan untukku. Rasulullah SAW doakan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah SAW doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa yang lepas dan yang akan datang, dan juga dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dan juga dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi. Setelah mendengar Rasulullah SAW berdoa untuknya, Aisyah gembira sangat, ketawa sangat sampai kan dia punya lutut tu dah rapat dengan mulut dia. Jadi terlalu gembira dia ketawa. Lepas tu Rasulullah SAW bertanya, adakah begitu sekali kegembiraanmu setelah mendengar doa ini? Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, takkanlah tak gembira. Rasulullah SAW kot yang berdoakan untuk dia kan. Rasulullah SAW berkata, demi Allah,
aku mendoakan doa yang sama untuk umatku setiap kali selepas solatku. Masya Allah, setiap kali lepas solat Rasulullah SAW doakan untuk kita kepada Allah. Doakan kita kepada Allah untuk ampunkan segala dosa-dosa kita. Awak bayangkan macam ni, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, memikirkan apa yang akan berlaku, padahal kita pun tak wujud lagi pada waktu tu. Masya Allah, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Sampai macam tu sekali, setiap kali lepas solat Rasulullah SAW doakan untuk kita. Kita nak selawat satu hari pun kadang-kadang terlupa. Nak tidur hari ni tak selawat langsung lah. Tapi asalkan awak selawat daripada tak selawat langsung. Okay, kita sebut satu kisah. Pada ketika tu Rasulullah SAW tiba-tiba sujud syukur. Sahabat Nabi tahu kalau Rasulullah SAW gembira ataupun atau melakukan sesuatu mesti ada sebab. Jadi sahabat pun bertanya, Rasulullah SAW kata, sesungguhnya aku baru mendapat berita gembira daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, andai ada salah seorang umatmu berselawat ke atasmu sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Macam tu sekali. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Untung tak kita 10 kali Allah selawat ke atas kita. Tak susah pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita kat sekolah, setiap kali nak buat apa-apa, setiap kali awak minta izin kat buat rumah, awak mesti suruh sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Mak nak bantu awak untuk Allah Subhanahu Wa Taala selawat ke atas awak. 3 kali awak selawat, 30 kali Allah selawat ke atas awak. Biasanya kalau memang ada orang yang minta izin maklumat nak kita nas, macam sallu ala Nabi sekali, ada je yang jawab 3 kali, macam Faik kadang-kadang 5-4 kali, tapi lagi Allah selawat banyak ke Faik contoh. Jadi Masya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi begitulah cintanya, rindunya Rasulullah SAW kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang nasihatkan sama-sama lah, buat maklimah, bagi awak sekiranya pun untuk diri maklimah sendiri juga, yang manusia sama juga, yang sentiasa lupa dan lega juga. Okay, setakat itu saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, setakat itu saja. Jumpa dalam kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.